Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 16 akan melakukan pembentangan untuk tugasan kritikan artikel. Seterusnya, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Farhan bin Ahmad, P123-826. Seterusnya, Nur Izzati binti Ibrahim, P124-985. Seterusnya, Wan Muhammad Fahim bin Wan Muhammad Sabri, P123-445. Dan akhir sekali, Nur Liana Amirah binti Abdul Rahman, P123-377. Okey, seterusnya. Untuk tugasan kritikan artikel, kami memilih artikel yang ditulis oleh Siti Hauzimah Wan Omar yang bertajuk Pengetahuan Kemahiran Sikap dan Masalah Guru dalam Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Melayu di Sekolah Rendah. Okey, penerangan sedikit mengenai artikel ini. Artikel ini bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan sikap guru-guru bahasa Melayu dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah bagi subjek bahasa Melayu. PBD merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik, iaitu menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor selaras dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan falsafah pendidikan kebangsaan. Di dalam kajian ini, seramai 95 orang guru bahasa Melayu di sekolah-sekolah pendalaman di daerah Betung, Sarawak dijadikan responden kajian. Okey, seterusnya. Untuk kritikan artikel yang pertama, antara idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini yang menarik perhatian saya ialah mengenai kajian terhadap tahap kesediaan guru bahasa Melayu yang melaksanakan PBD di kawasan pendalaman. Kerana umum kita ketahui bahawasanya sekolah-sekolah yang berada di kawasan pendalaman selalunya mempunyai pelbagai cabaran untuk melaksanakan sesuatu perubahan. Jadi dengan adanya kajian ini, kita dapat mengetahui sejauh mana tahap kesiapsiagaan guru-guru di sekolah pendalaman dalam melakukan PBD. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan perbentangan. Okey, sekarang kita lihat adakah terdapat sebarang idea baru dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Okey, kita lihat artikel ini tidak menyumbang apa-apa idea baru untuk pelaksanaan PBD. Memandangkan objektif artikel kajian ini lebih kepada mengenal pasti tahap pengetahuan guru bahasa Melayu sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Penulis mencadangkan beberapa idea yang praktikal dalam pelaksanaan PBD. Okay, seterusnya. Idea yang disumbang oleh penulis, antara idea yang boleh dipraktikkan melalui artikel ini ialah dari segi kaedah pelaksanaan PBD. Pertama, guru hendaklah meningkatkan kemahiran dengan menguasai kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan pentaksiran terhadap murid. Seterusnya, guru perlu merancang dan merangka kaedah yang terbaik supaya pentaksiran yang dilakukan sesuai dengan pencapaian atau pemahaman murid untuk memberikan maklumat tentang hasil pembelajaran. Okay, kemudian, kaedah pelaksanaan PBD yang juga dicadangkan oleh penulis adalah membuat tindakan susulan selepas mengenal pasti masalah PNP berdasarkan hasil laporan PBD. Okay, seterusnya. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada slide yang ketiga. Adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama perdebatan, perbincangan atau hujahan di dalam artikel ini? Baik, secara umumnya saya bersetuju dengan intipati utama serta perbincangan di dalam artikel ini. Antara intipati utama yang diketengahkan oleh penulis artikel adalah hasil dapatan kajian beliau bahawa tahap kesediaan
dan pengetahuan guru-guru luar bandar atau pedalaman berada pada tahap yang tinggi. Saya percaya PBD yang merupakan kesinambungan dari pentaksiran sekolah adalah lebih mudah difahami oleh guru dalam aspek pelaksanaannya setelah pelbagai pendedahan dan kursus yang telah disediakan oleh pihak KPM. Selain itu, PBD juga telah memudahkan tugas guru kerana secara langsung dan tidak langsung ianya mengurangkan beban tugas guru berbanding pentaksiran sekolah. Seterusnya, perbincangan utama yang ditimbulkan oleh penulis adalah masalah terlalu banyak pentaksiran bagi setiap band serta terlalu banyak topik yang perlu diselesaikan menyebabkan pentaksiran tidak dapat dijalankan secara mendalam. Umum kita ketahui bahawa murid-murid luar bandar atau pedalaman di negeri Sarawak mempunyai tahap penguasaan sesuatu subjek atau topik yang rendah di atas sebab-sebab tertentu, maka secara tidak langsung ianya akan membebankan guru untuk membuat pentaksiran jika terlalu banyak topik atau pentaksiran yang perlu ditaksir. Baik, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, terima kasih. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Okey, secara keseluruhannya, penilaian yang saya dapat tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini adalah lemah kerana penulis tidak menggunakan sebarang bentuk grafik yang mana artikel ini hanya mengandungi tulisan fakta. Ini kerana para pembaca akan tertarik jika terdapat carta ataupun rajah bagi menerangkan intipati jurnal ataupun artikel, dan bentuk grafik juga dapat menyampaikan maklumat dengan mudah dan cepat dan pembaca dapat menganalisis dapatan artikel ini dengan senang. Okey, seterusnya. Okey, nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Okey, pada pendapat saya, susunan fakta dan maklumat juga mempunyai sedikit kelemahan yang mana penulis tidak menyusun maklumat dengan menarik dan maklumat yang berlainan perlu disusun dengan menggunakan subtopik yang berlainan, dan penulis juga tidak menggunakan kaedah ini dalam hasil penulisan artikel ini. Selain itu, perenggan fakta ini amatlah panjang dan penulis perlu memudahkan ayat-ayat dan idea yang diterangkan supaya senang difahami oleh pembaca. Okey, seterusnya. Okey, cadangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini ada dua. Yang pertama adalah sertakan cadangan dan langkah-langkah, dan yang kedua adalah kajian secara rawak. Okey, yang pertama adalah cadangan untuk mengembangkan artikel ini adalah penulis boleh sertakan cadangan langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru-guru luar bandar atau pedalaman untuk mengatasi masalah yang dihadapi untuk melaksanakan PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Yang kedua adalah cadangan saya adalah untuk mengembangkan lagi artikel ni, penulis boleh melakukan kajian secara rawak terhadap kolaboratif di antara guru dan warga sekolah untuk melihat tahap kerjasama mereka dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.